Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda bersama kami. Saya Fitri Yahya. Dan saya Nazmi Rahman. Walaupun anda tidak dapat melihat senyuman kita untuk anda semua di pagi hari, tapi senyumannya memancar dari biji mata kita sendiri. Apa khabar semuanya? Dan lama tak bersiaran dengan Fitri Yahya. Itulah dia. Tadi awak sebut tentang mata kan? Mata adalah jendela wajah sebenarnya. Oh, jendela kepada apa tu, roh kita Betul. sendiri. Kalau kita tutup muka sekalipun, tetapi kalau mata kita tersenyum, dapat kita rasakan aura. Moga-moga kami punya aura sampai kepada anda pagi ini. Jam 9.30 pagi kita dah pun sebulan, genap sebulan MHI bersama dengan anda pada setiap pagi. Okey, dan hari ini pun kita masih lagi nak bersama anda sebab kita masih lagi dalam norma baru. Kami masih lagi bersiaran dengan memakai pelitup muka. Ya, saya. Okey, di belakang kami ada pencuci ataupun pembersih tangan sentiasa untuk keselamatan. Dan itulah yang berlaku ketika anda masuk ke restoran. Ya, saya. Ya, ketika anda berkumpul semuanya dengan pematuhan SOP yang sangat ketat untuk keselamatan bersama. Inilah dia norma baru kita, ya, para penonton sekalian. Adakah Malaysia sudah bersedia untuk hidup dengan COVID-19? Kita bekerja pun dah sedemikian rupa dengan SOP yang ketat. Dan kepada anda yang sudah pun mendapat 2 dos vaksinasi, bila keluar di luar sana, pelbagai SOP ditetapkan untuk keselamatan kita semua. Tapi Menteri Kesihatan telah pun memberikan statement semalam bahawa Malaysia harus bersedia untuk endemik COVID-19. Apa maksud dia tu? Okey, bermaksud kita kena hidup dengan itu. Seperti mana kita dengan virus influenza dan sebagainya. Memang kita kena hidup dengan virus itu dan juga bagaimana untuk adaptasi. Tetapi berbeza juga kali ini sebab ia melibatkan SOP juga. Memang kita masuk ke endemik dengan pelbagai sektor akan dibuka. Tetapi dengan satu keadaan yang tak seperti dulu lah. Okey. Maksudnya memang dia buka. Okey, dah dapat tengok konsert tetapi pemeriksaannya mungkin lagi ketat dan juga semua orang masih lagi diperlukan kalau perlu untuk memakai pelitup muka. Cumanya kita akan perhatikan kalau kita buat setiap hari kita dapat dengar jumlah kes yang dilaporkan ya. Tapi kali ini mungkin hanya jumlah kes yang melibatkan hospital ataupun kematian yang akan direkodkan. Kategori 1 hingga 3 begitu ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang ini. Adakah kita bersedia untuk hidup dengan COVID-19? Tapi sebelum itu, kita semarakkan suasana dengan kemenangan. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang pingat Sukan Paralimpik 2020 ini. Pingat seterusnya, tahniah kepada Chew Wei Lun, pemenang pingat perak untuk acara Boccia. Dia sebut macam Itali begitu, Boccia. Pernah main tak Boccia ni? Saya pernah nampak macam mana cara permainan. Dia macam petang sikit. Okey. Macam lawn bowl sikit dan memerlukan orang kata strategi yang jitu ya. Dan untuk nampak macam senang kan, tapi itulah dia hanya yang pakar je melakukan. Perak bertambahlah koleksi kita untuk Paralimpik sekalipun kita masih lagi bergegar dunia kan. Kita ni bab koyak Israel kita dah buat. Sekarang kita mengoyak Ukraine. Tak sangka saya tengok memang trending dah 2-3 hari ni. Nama Ziyad, nama Ukraine, nama sampaikan nama MH17 pun. Yang pun dia dibawa juga ya. Itu yang berlaku dalam realiti pada hari ini. Tapi sebenarnya saya terkilan juga kepada rakyat Malaysia yang membawakan isu-isu yang tak ada kena-mengena ya. Dan kita cerita pasal sportsmanship, pasal semangat kesukanan. Itu yang cuba diketengahkan ya. Semangat kesukanan dengan teknikal dan sebagainya. Tapi kita pun masih ada peluang dan harapan. Sekalipun dah mutamat, mana tahu kalau ada keajaiban ke. Apapun, Ziyad tetap juara di hati rakyat Malaysia. Tepat sekali. Dan suara lagi juara yang insya-Allah kalau kita berpeluang untuk berwawancara pemenang pingat emas kita, iaitu Bonnie Bunyau yang telah pun sampai ke Malaysia. Tahniah Bonnie Bunyau, pemegang rekod dunia, pemegang rekod Paralimpik untuk acara 72 kg angkat berat atau powerlifting. Dan insya-Allah kita dapat bersama beliau dan juga pemenang perak kita ya, iaitu Jong Yi Ki. Insya-Allah kita dapat membawa wawancara ini bersama anda penonton MHI. Rekod dunia aku kan. Kemudian memang suatu yang padu. Dan keduanya dari negeri Bumi Kejalang, Sarawak. Okey. Apakah rahsia mereka akan kita kongsikan nanti. InsyaAllah akan cuba dapatkan mereka sebaik mungkin untuk bersama dengan anda. Dan walaupun kita dah lebih setahun kan dengan COVID-19, saya masih terganggu sebenarnya bila yang ada sebut Conbit, sebut Covid kan. Macam-macam. Covid pun ada, ya Allah. Sebab ini tentang ilmu, tentang dunia saintifik, intelektual. Kita yang mana tepat tu kena lakukan sebaik mungkin ya. Tak boleh sebut COVID ataupun dalam urusan yang formal tidak boleh. Dan juga saya mengharapkan supaya yang belum lagi lengkapkan
memerlukan 2 dos vaksinasi supaya dapat kita kebas kini mai sejahtera. Kalau tiba-tiba ada kesedaran, kalau dulu mungkin anda menolak vaksin, tiba-tiba ada kesedaran, yang penting mungkin melihat ada yang kes kematian atau sebagainya. Tepat Ini sekali. masa yang terbaik sebab kita pun nak menuju ke satu tahap yang penting ni. Orang dewasa 80% jumlah yang divaksin. Itu yang menjadi sasaran buat Malaysia, dan Menteri Kesihatan kita yang baru, YB Khairi Jamaluddin, telah pun memberikan sasaran untuk mengurangkan kadar brought in dead atau mereka yang dibawa mati ke hospital. Jadi untuk kita mendalami isu sanggupkah atau bolehkah Malaysia hidup dengan COVID-19, kita bersama dengan seorang pakar yang insya-Allah bakal menyuluh apa yang gelap di sini. Okey, Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut secara ilmiah, ini sebuah perkongsian bagaimana kita nampakkan gambaran tentang cabaran untuk masuk pada pandemik kepada endemik. Apa yang berubah dan apa yang perlu dilakukan. Ini rangkumannya. saksikan. COVID-19 daripada virus SARS-CoV-2 adalah berpunca daripada keluarga beta coronavirus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut teruk seperti SARS-CoV dan MERS-CoV. Virus ini mula dikesan di Wuhan, China pada pertengahan Disember 2019. Ia disahkan sebagai pandemik pada Mac 2020 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sehingga 1 September 2021, sebanyak 218 juta kes melibatkan lebih 4.53 juta kematian dilaporkan di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, sebanyak 1,765,016 kes keseluruhan dicatatkan dengan lebih 16,000 kes kematian dilaporkan sejak semalam. Program vaksinasi yang dijalankan adalah satu daripada ikhtiar terbaik bagi mengawal kadar kebolehjangkitan serta implikasi yang lebih teruk. Walau bagaimanapun, virus berkenaan mengalami mutasi sehingga wujud varian-varian baru yang lebih ganas seperti varian Delta, Lambda dan terkini varian Mu. WHO dan turut dipersetujui oleh majoriti pakar kesihatan menyatakan bahawa COVID-19 berkemungkinan akan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian manusia sebagaimana seperti sel semak. Persoalannya, bagaimanakah kita ingin meneruskan kelangsungan hidup bersama COVID-19? COVID-19 siapa lagi, saya tak pastilah sama ada menghantui ataupun tapi yang saya dapat saya bayangkan, saya pernah buat satu urusan di bank sebelum ni. Ya, saya. Betul-betul menyusahkan hidup. macam Memang mana tu? kecekapan petugas memang bagus, tapi orang di luar lah. Patutnya mereka pun ada SOP kan. Ya, saya. Bukan bank sajalah, tapi semua lah terganggu. Kita nak buat ini, kena temu janji. Ini temu janji. Sekarang kita ada urusan yang penting kan. Betul. Betul. Itu Menyusahkan antara satu kehidupan kita. kesusahan ya. Tapi apa yang saya juga khawatir ya, apabila WHO telah pun mengumumkan varian terbaru yang wujud di dunia dan telah wujud di Colombia setakat ini, iaitu varian Mu. Dan Okey. bila kita lihat Bukan MU, MU bukan Mu, bukan begitu. Jadi bila kita nampak varian-varian ni terus berleluasa, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, kadang-kadang kita sangsi juga, bolehkah kita hidup dengan COVID-19? Jadi dengan itu kita bersama-sama dengan Dr. Sharifah Azura Saleh, Doktor Pakar Mikrobiologi Perubatan dan Ketua Unit Kawalan Infeksi Hospital Chancellor Tunku Musris. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor awal pagi memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Doktor, secara ringkas ya, sebagai mukadimah, bagaimana Doktor melihat cabaran untuk masuk ke fasa endemik ini? Salah satu yang realistik dengan mematuhi pelbagai SOP dan juga kejayaan kuncinya kepada vaksinasi. Silakan Doktor. Okey, seperti di dalam ucapan YB Menteri Kesihatan semalam, Malaysia dijangka memasuki fasa endemik dalam bulan Oktober. Jadi kita ada 2 bulan untuk persediaan bagi negara kita memasuki fasa endemik. COVID dan endemik tidak boleh dielak. Seperti yang kita tahu, dia dah memang ada di dalam masyarakat, dah luas di dalam masyarakat. Bila dah luas dalam masyarakat, dia dah memang dikategorikan sebagai endemik. Jadi untuk kita terus hidup, kita kena belajar untuk hidup dengan COVID-19. Kita tidak boleh sentiasa
berkurung sebab kita perlu meneruskan kehidupan. Jadi kita perlu mengubah sedikit cara hidup kita supaya kita boleh teruskan kehidupan dan pada masa yang sama memastikan kita sihat dan selamat daripada jangkitan. Masalah kelangsungan hidup ni doktor adalah antara segelintir masyarakat yang masih tegar akan SOP dan juga vaksinasi. Jadi kalau kita nampak di Labuan dan juga di Sarawak sudah mencapai fasa endemik, tapi kita di kawasan-kawasan lain di Malaysia ni, kalau kita baca komentar di media sosial, ramai yang kata dah dua dos ni, tak payahlah kita pakai pelitup muka lagi. Inilah dia kita nak hidup dengan COVID-19. Adakah ini wajar, doktor? Baik. Vaksinasi hanyalah salah satu cara untuk kita berhentikan penularan COVID-19. Dia bukan 100% cara untuk menghentikan penularan. Dia kena digandingkan dengan SOP. Okey. Buat masa dia perlu digandingkan. Jadi bila kita dah berjaya guna dua cara ni untuk menurunkan dia kadar jangkitan kepada yang lebih rendah, kemudian kita boleh ubah sedikit kita punya SOP, boleh dilonggarkan sedikit. Dia SOP itu dilonggarkan kena mengikut kepada keadaan semasa. Buat masa ini SOP itu masih perlu diketatkan lagi. Sekalipun dibuka besar-besaran sektor seperti yang utama pendidikan, pengajian tinggi, kemudian apa lagi, mungkin pelancongan ataupun apa lagi doktor, seni dan sebagainya, maksudnya dibuka tapi dengan kapasiti yang terhad ataupun bagaimana doktor yang seharusnya? Buat masa ni kalau dibuka, kita perlu patuh SOP. Contohnya seperti kita kata sekarang ni ada negeri yang dah benarkan solat jemaah tapi masih mengikut SOP. Dah dibenarkan pergi buka kedai makan, dah dibenarkan banyak benda yang dibenarkan laku tapi perlu patuh SOP. Bila kita tidak patuh SOP, penularan tu akan bertambah balik dan kita kena tutup balik. Buka tutup tu susah lah kan? Kita tak nak kitaran tu. Kita nak kalau boleh kita buka dan dia semakin baik. Jadi doktor, antara strategi yang digunakan oleh negara-negara yang telah pun jauh ke depan seperti Jepun, ya, mereka menggunakan CO2 analyzer atau orang kata satu alat untuk measure berapa banyak karbon dioksida yang ada di udara sebagai satu strategi untuk pengedaran udara atau ventilasi yang cukup buat SOP. Jadi adakah ia wajar? Adakah ia strategi yang bernas? Buat masa ni itu mungkin belum boleh dilaksanakan kepada kita lah. Pada kita lebih kepada kalau ikut kita punya iklim, adalah lebih bagus kita buka tingkap, kita buka pintu dan biarkan pengudaraan secara natural tu. Tepat sekali. Semula jadi lebih bermakna. Kalau kita tutup tingkap, tutup pintu, pasang aircon, pengudaraan tu tak bagus. Okey, pengudaraan. Tadi kita bersebut tentang vaksinasi. Doktor, kepada individu sendiri, secara individual, bagaimana untuk terus meningkatkan tahap imuniti? Dan juga kita dah lengkap dengan vaksinasi, 2 dos dah lengkap. Jadi apakah keperluan lain untuk kita terus sihat, kekal dengan gaya hidup yang baik untuk menepani dunia nanti pandemik ini? Okey, untuk badan kita, vaksin tu hanya jenis untuk macam kita latih askar kita untuk memerangi musuh. Kita bagi vaksin, kita latih kita punya immune system untuk kenal musuh dan bunuh musuh. Okey, tapi macam kita tahu immune system kita tak bagus kalau badan kita tak sihat. Jadi cara lagi satu adalah kita ambil vaksin, pada masa sama kita pastikan badan kita sihat. Kita beriadah, makan makanan yang sihat. Kalau nak makan makanan yang selalu kata ikut sunnah untuk kesihatan kan, itu tak apa. Sebab kita guna tu untuk menambahkan kesihatan badan kita, vitamin C ke habatus sauda ke, tak apa. Kita kata ikhtiar begitu ya doktor. Ikhtiar bersama. Dia bukan pilih satu antara dua. Pada saya, kita guna semua ikhtiar yang kita ada
untuk memastikan kita, keluarga kita dan masyarakat semua selamat daripada COVID-19. Tadi doktor sebut tentang keluarga. Jadi macam mana cabaran golongan yang agak rapuh ni, warga emas yang ada penyakit dan juga kanak-kanak untuk hidup dalam dunia endemik ni, doktor? Macam mana untuk melindungi mereka di saat nanti kehidupan kembali normal dengan SOP yang ketat? Jadi gandingan mereka ni bagaimana? Adakah juga terdedah pada satu risiko yang amat tinggi? Terutamanya kanak-kanak yang masih belum dapat divaksinasi. Umur tertentu. Buat masa ni kita di Malaysia vaksinasi kita adalah 18 tahun ke atas. Yang bawah 18 belum. I think saya rasa rancangannya yang 12 hingga 17 sepatutnya pada bulan September akan dimulakan. Yang di bawah 12 kita masih belum ada kebenaran lah untuk vaksinasi. Dan untuk golongan emas sepatutnya majoriti telah menerima vaksin sebab mereka antara yang utama diberikan vaksin dalam rancangan imunisasi kebangsaan. Tapi seperti yang kita maklum, ramai juga yang tak ambil sebab tak yakin, ada yang keluarga tak benarkan sebab ibu bapa dah tua. Tapi sebenarnya ibu bapa yang dah warga emas ni perlukan perlindungan tu lebih dari kita. Sebab bila kita dah tua, sistem imun kita pun turun. Baiklah, kita letak tepi isu mereka yang tegar vaksin dan sebagainya. Kita tumpukan kepada strategi, ya doktor. Strategi dia itulah kena vaksin tu. Kena vaksin itu kuncinya vaksinasi. Tapi untuk kelangsungan hidup dengan COVID-19, salah satu strategi yang diusulkan adalah penambahan vaksin, iaitu booster shot, ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara seperti Israel, 63% penduduk 12 tahun ke atas telah pun mendapat 2 dos, tapi kebelakangan ni 3 hari yang lepas 11,000 kes Delta dikesan. Jadi adakah booster shot ini suatu strategi yang wajar untuk Malaysia ikuti? Booster shot adalah kalau kita tengok dalam mana-mana jangkitan kuman, booster shot adalah salah satu cara untuk mengurangkan jangkitan. Tak semua jangkitan perlukan booster shot. Tapi kalau kita tengok, bila negara-negara yang dah memang ada majoriti masyarakat dia dah ada vaksin, walaupun kes mereka naik, mereka adalah dalam kategori yang tidak teruk, maksudnya dalam kategori 1 dan 2. Bila ini berlaku, beban kepada perkhidmatan kesihatan adalah rendah dan juga akibat yang teruk daripada jangkitan adalah rendah. Akibat seperti kematian, kemasukan dalam ICU itu adalah rendah. Jadi bila kita keperluan untuk booster shot tu masih dalam pemerhatian sebab kita tahu COVID-19 ni adalah yang baru. Jadi keperluan tu adalah kita perlu tengok, kita perlu ikut negara yang dah herd immunity. Adakah kalau mereka bagi booster akan membantu. Sentiasa berwaspada, sentiasa bersedia. Betul? Dengan maklumat terkini dan apa juga hebahan tentang keselamatan. Terima kasih kepada Dr. Sharifah Zura Saleh, Doktor Pakar Mikrobiologi Perubatan dan Ketua Unit Kawalan Infeksi Hospital Chancellor Tunku Muris yang berkongsi maklumat penting kita. Kuncinya vaksinasi dan SOP berganding seiring untuk keselamatan bersama. Berganding bahu. Terima kasih sekali lagi doktor di atas pencerahan doktor, ya. Sama-sama. Baik, nak juga kongsikan satu berita yang saya baca di Facebook ada Sri Ismail Seri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Berita menjadikan yang diterima jenazah Lance Corporal Muhammad Azrin Muhammad Isa yang hilang beberapa hari lalu telah dijumpai. Allahyarham merupakan wira kita yang menyertai eksersis para predator di Sungai Bahang pada 29 Ogos lalu. Dan takziah daripada Datuk Seri Ismail Seri Yaakob kepada keluarga Allahyarham. Semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kepada pejuang barisan hadapan kita yang telah terkorban. Di sini kita membawa yang mutakhir 2 hari lepas, ya. Dalam misi mencari search and rescue, dan alhamdulillah jenazah beliau telah pun dijumpai. Takziah diucapkan daripada kami Malaysia hari ini. Semoga keluarga tabah dengan ujian ini. Kita akan berehat seketika. Kembali kita akan bawakan banyak lagi maklumat penting untuk anda dalam memperkayakan jiwa, sanubari dan iman, insya-Allah. Kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Nazruddin Rahman di MHI. Hidupkan pagi anda bersama-sama kami dan topik kami yang seterusnya kita akan bercerita tentang sebuah negara yang mempunyai banyak kekurangan, terutama apabila kita menceritakan tentang penduduk kaum Islam mereka yang berada di sana. Kita akan bercerita tentang bagaimana ada certain apa orang kata okey, di sini kita dapat tahu bahawa Ustaz Dr. Zamri Zainuddin juga bersama-sama kita, iaitu Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Jadi kita saksikan paparan ini. Silakan. Minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Sebuah keperluan yang sangat asas, iaitu air yang bersih untuk penduduk di Kemboja. Jadi kita bersama-sama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, yang melancarkan kempen ini. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz, ada kesilapan teknikal di sini seketika. Kalau boleh kita unmute mikrofon untuk kita dengar suara Ustaz. InsyaAllah merdu suara Ustaz di sini. Boleh dengar ke? Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. dia. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sikit tentang latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ini, yang mulia ini. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Nas dan penonton di rumah. Latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ini telah tertubuh bukan semalam, bukan kemarin, tapi semenjak 1985 lagi Nas. Dan aktif dalam kerja-kerja kesukarelawanan, bukan sahaja di Malaysia tapi negara-negara Asia Tenggara seperti Selatan Thailand, Myanmar, Kemboja, Indonesia, dalam melancarkan seperti infak solar, infak basikal, infak tandas dan seumpamanya kepada mereka yang sangat memerlukan. Jadi pada tahun lepas, Alhamdulillah kita telah berjaya atas berkat usaha sokongan orang ramai dan sukarelawan Ad-Diniyah sendiri berjaya mewujudkan 9,000 unit pam air di Kemboja bagi masyarakat minoriti Muslim di sana yang hanya bergantung kepada air sungai untuk melangsungkan kehidupan yang memang keruh seperti mana yang kita tengok kat teaser tadi. Ya Nas. Alhamdulillah, memang beruntung apabila mendapat keperluan yang begitu asas seperti air yang bersih Ustaz. Dan tahniah diucapkan di atas pencapaian 9,000 unit. Jadi bila saya pernah ke Kemboja dan melihat penduduk-penduduk Islam di sana yang serba kekurangan. Jadi boleh tak kongsikan setakat ini berapa banyak jumlah dana yang telah pun dikumpul dan berapa banyak lagi wakaf pam air yang disasarkan? Silakan. Ya. Kalau 9,000 tahun lepas, pada tahun ini kita sasarkan 10,000 unit pam air. Ada peningkatan sikit lah sebab sasaran tahun lepas dah berjaya. Dan kos untuk 10,000 unit pam air ini adalah 17 juta sebenarnya. Dan dana yang baru terkumpul baru RM1,264,308. Bermakna ada sekitar 15 juta lebih lagi untuk disasarkan. Dan kempen ini berjalan sehingga akhir tahun. Saya yakin rakyat Malaysia yang sangat budiman, yang sifatnya sebagai Muslim, orang kata cubit peha kanan, rasa peha kiri. Kebersamaan mereka di seluruh dunia telah dibuktikan dengan keprihatinan sebagai contoh dalam isu Palestin baru-baru ini. Saya yakin jumlah ini akan tercapai. Dan bila sebut juta-juta ni mungkin ramai yang seram juga. Nas kata aku nak solo je kan. Tak adalah pada korporat besar sangat. Jadinya sebenarnya satu unit pam air baru membelanjakan RM1,700 sahaja. Boleh pula berkongsi dengan 10 penama. Kalau tengok gambar tadi ada plat nama tu yang dimasukkan bagi pewakaf-pewakaf dan penyumbang air tu sampai 10 nama. So biar jelas sikit nama tersebut, maknanya kalau berkongsi 1,700 pada 10 nama, baru sekitar RM170 sahaja. Bila Nas kata tadi pernah pergi Kemboja, saya pun pernah pergi Kemboja, bagaimana umat Islam minoriti di sana bergantung kepada air sungai untuk hidup. Ada budak-budak tu mandi kat sungai kan. Bila naik tu rambut dia sama warna dengan warna sungai yang keruh tadi. Betul. Bila dia ambil wuduk tu saya sangsi sikit bila dia ambil wuduk juga di sana ya. Jadinya itulah bayangkan bagaimana mereka nak bersolat, bagaimana nak makan dan minum dalam keadaan begitu, dan kita tolong sumbangkan untuk kehidupan yang asas iaitu air ini untuk mereka hidup, untuk mereka beribadah, untuk mereka makan minum dan membersihkan diri. Jadi untuk tujuan tersebut seperti mana yang ada kat skrin, tuan-tuan print skrin
awal-awal, cepat-cepat, screenshot. Boleh ke www.infakpumairkemboja.com. Sangat direct. Infak Pam Air Kemboja, ingat kami lah, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Di situ ada internet banking, ada maklumat, ada gambar. Dan boleh juga sesekala layari FB kami Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Dan kalau nak berbincang panjang, bertanya lanjut, boleh hubungi Ustazah Solehah tu. Di talian, nama pun Solehah, insya-Allah kerja-kerja yang soleh ni. 011-1097-6699 ataupun Ustazah Hazwani di 0115566972. Ya Nas. Alhamdulillah, dan saya suka akan strategi di mana kita rakyat Malaysia boleh menggambling tenaga bersama-sama. Satu orang RM170, 10 orang dapatlah satu pam air. InsyaAllah rakyat Malaysia bakal menyahut cabaran ini Ustaz. Tapi boleh Ustaz terangkan sikit kelebihan atau hikmat infak? Jadi kita sampaikan ilmu sikit di pagi hari ini. Silakan. Masya Allah, betul-betul. Disebabkan perkara ni perkara asas kehidupan, air. Bekalan pula kita nakkan air bersih. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, apakah infak ataupun sedekah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, sedekah air ataupun infak air. Kerana kepentingan, keperluannya untuk hidup, untuk makan, untuk minum. Seluruh makhluk kat dunia ni memerlukan air. Jadi selagi mana mereka berwuduk dengan air dan pam air yang kita sumbangkan, infakkan, wakafkan, selagi itulah pahala jariahnya berjalan. Dan kalau tuan-tuan meninggalkan dunia ini, berada di alam barzah sana pun, masih lagi pahala mengalir dan masyuk ke dalam alam barzah ketika mana kita berada di alam sana. Jadi sebenarnya bukan sekadar bantu kami untuk bantu mereka, sebenarnya kita membantu diri kita juga. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis, Inna Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah sudi untuk membantu hambanya. Dia letakkan syarat, selagi mana hambanya membantu hamba-hambanya yang lain. InsyaAllah. Terima kasih di atas perkongsian Ustaz. Ya, masyuk di dunia, masyuk di akhirat. InsyaAllah. Jadi kita paparkan semula kepada anda yang ingin menginfakkan kepada this very, very wonderful initiative. Ya, InsyaAllah untuk bekalan dunia dan akhirat kita. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, dan teruskan dengan sumbangan anda di sana. Jadi sekarang ini kita bersama-sama dengan Fitri Yahya untuk mengetahui apa yang ada di medsos. Macam lain sikit jalan. Apa dia? Macam lain sikit jalan. Sebab saya tengah sakit belakang. Awak janganlah cakap ke orang semua. Nak jalan pun jalan pelan-pelan kayu. Kejap. Pelan-pelan. Okey, tenang. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi bila kita tak warm up, bila main badminton dengan anak-anak. Dalam hidup ni perlu ada sikit nokta nokta ataupun jeda. Dalam solat pun ada kan tamakninah kan? Ada tamakninah betul. Kena ada ambil rehat sekejap. Boleh ya? Wah, pertama kali Encik Fitri Yahya. Wah, bahan saya di kaca televisyen. Oh, tak apa. Risau juga. Okey. Kita nak berkongsi ni apa yang pas dari meja medsos. Jadi saya nak tanya kepada Fitri Yahya ni. Sebenarnya adakah Fitri Yahya seorang peminat bola sepak? Saya ambil tahulah semua. Ambil tahu semua ya? Terutama kejuaraan dunia. Sebab pakai merah ni saya takut anda seorang fan Manchester United. Betul. Betul? Sama. Allahu Akbar. Patutlah. Ini jadi, saya punya coach. Jadi ada berita yang menggembirakan. Cristiano Ronaldo untuk saya pemain bola sepak tersohor di dunia. Saya rasa dia antara pemain bola sepak paling berharga yang wujud di muka bumi sekarang ni lah. Oh, satu helai rambut dia pun dah mahal begitu. Jadi selepas qualifying match mereka, dan mereka telah menang 2-0 dan 2 gol dijaringkan. Minta maaf, 2-1 dan 2 gol dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo, dan nampaknya Cristiano Ronaldo memegang rekod ya Fitri. Sebagai penjaring terbanyak dalam sejarah buat negara beliau. Jadi rekod ini sebelum ini dipegang oleh Muhammad Ali Dai dari Saudi Arabia. Dah lama rekod tu dipegang. Dan kita berbangga juga sebab di situ tadi nampak nama Muqtada Hari. Muqtada Hari nombor 3. Sorry, Ali Dai sebenarnya daripada Iran ya. Saya tengah jog balik memory saya tapi untuk memudahkan kalau nampak nama Ali je, insya-Allah dari Iran. Itu macam tu je. Ali Karimi kenal Ali Karimi? Pemain sensasi Iran juga. Oh, ya ke? Jadi tak tahu untuk saya ni tengok pada mereka yang beri komen, ada peminat Messi, ada peminat Ronaldo. Jadi dengan pencapaian ini, minta maaf peminat-peminat Messi, Cristiano Ronaldo akan unggul selama-lamanya, insya-Allah.
Messi dah pun dapat juara lah sebab dia pemain yang memang hebat. Dan betul, kejuaraan lalu memang satu keadilan lah untuk dia kerja. Keadilan. Mana mungkin seorang bintang hebat tapi tak ada trofi kejuaraan. Messi dah dapat. Okay, kita tinggal cerita bola sepak dan beralih juga kepada satu yang penting untuk kita, Isu duit. bantuan khas COVID-19 yang akan bermula tidak lama lagi. Ya, bermula Isnin depan ya. Dan insya-Allah untuk M40 pula pada 6 September. InsyaAllah. Okey. Ini melibatkan perbelanjaan yang begitu besar untuk membantu rakyat dan secara keseluruhannya inisiatif bantuan tunai ini dijangka memanfaatkan hampir 10 juta isi rumah dan individu warga emas serta bujang dengan peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit yang akan dijualkan pada September, November dan Disember tahun ini. InsyaAllah hampir 10 juta ya seperti anda ceritakan sekali. Jadi bayaran BKC dijadualkan pada September, November dan Disember 2021 dan sedikit pengisian juga program jaringan prihatin yang kini dilanjutkan sehingga 30 September telah ditambah baik dengan penambahan 500 juta lagi di bawah pakej pemerkasa. Jadi menjadikan jumlahnya Fitri 2 bilion ringgit. Itu dia. Jadi itulah dia antara inisiatif kerajaan atau kabinet kita yang baru untuk terus memberi bantuan kepada golongan B40 dan juga M40 yang terjejas ya. Moga-moga ada manfaat yang dapat kita susun demi kelangsungan hidup, demi dapat rancakkan kembali industri yang terjejas, ada ruang untuk bernafas dengan bantuan ini. Untuk M40 seperti anda, selamat. Untuk B40 macam saya pun alhamdulillah ada menarik nafas lega sikit. Jadi kita berehat seketika dan kita kembali insya-Allah bersama dengan pemenang pingat emas Sukan Paralimpik 2020. Juara dunia yang bersama kita di MHR nanti. Rehat seketika. Kita masih lagi rancakkan bagi anda di MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya dan juga Nas akan bersama anda kali ini dengan juara dunia. Juara dunia pemegang juara Olimpik, pemenang pingat emas powerlifting 72 kg. Ya, dan ini satu perkara yang sangat penting sebab dia adalah pemenang pingat emas yang pertama setakat ini dan juga sensasi dia menjadi bualan sebab itulah yang bukan senang nak dapat pingat emas yang bernilai. Oi, berapa nilai dia? Tak, dia akan bakal jadi jutawan kan. Okey. Insentif yang diberikan oleh kerajaan. Kita untuk tanya tuan yang punya badan sendiri. Jadi kita bawakan kepada penonton Malaysia hari ini satu wawancara bersama dengan Bonnie Bunyau Agustin, pemenang pingat emas kita powerlifting 72 kilo. Bonnie, agi hidup, agi gelaban orang Sarawak orang kita. Ya, agi hidup, agi gelaban. Okey, sekarang ni tengah kuarantin hari kedua kan, Bonnie? Kedua. Okey, jadi kami nak tengok pingat yang dimenangi dari tunjuk Bumi sikit. Tokyo. Saya tak Pingat pernah emas nampak pertama. kilauan emas. Kilauan emas. Oh, itu dia. Kalau Azizo dia tidur kan dengan pingat tu kan? Itulah dia. Adakah Bonnie tidur dengan pingat ini setakat ini? Dah tidur orang letak sebelah bantal. Itulah dia pencapaian. Tahniah. Anda masih lagi muda, muda, berbakat, kemudian berjaya pada usia sebegini. Mungkin ramai yang tidak tahu bagaimana anda bermula, sejarah anda dengan sukan ini, latihan yang anda lalui, ada jatuh bangun sebelum dapat menggapai pingat emas. Mungkin dapat Bonnie ceritakan kepada penonton. Silakan. Saya mula-mula masuk pun sebab ayah saya. Ayah saya pun atlet powerlifting juga. Itu kepada abang saya. Kita orang ni macam family planning. Family planning. Jadi ayah berkecimpung dalam powerlifting, abang pun berkecimpung, jadi anda pun turut sama dan saya difahamkan anda mula pada umur 15 tahun. Betul ke? Pada umur 15. Ya, masa tu ada Asian Youth dekat Kuala Lumpur 2013. Okey. Masa itulah saya mula tanding. Jadi, Baik, ayah pun memang seorang yang dah ada wawasan motivasi. Jadi pada peringkat awal adakah anda rasa macam kena ikut ataupun mula-mula macam tolak dulu, tapi bila dah seronok nampaknya terus berkecimpung sampai menjadi juara Olimpik. Macam mana perjalanan tu? Ada jatuh bangun ke atau memang dipermudahkan saja Bonnie? Mula-mula saya ikut ayah saya training. Mula-mula saya suka, kadang-kadang tak. Dia macam main tak. Lepas tu umur saya 16, saya berhenti sekolah. Saya teruskan training untuk ASEAN Games 2017 Kuala Lumpur. Masa itulah saya mula menjadi wakil Malaysia di Temasya, dapat nombor 4.
Itulah dia. Belasan tahun dah berbakti untuk negara. Hebat. Ini merupakan tahun pertama berbakti di Sukan Paralimpik. Jadi untuk Bonnie, adakah Bonnie menyasarkan emas sebaik saja pertandingan bermula? Pertama kali dalam masa 2-3 hari sebelum tanding tu saya memang rasa takut dan juga nervous terlebih. Jadi saya cuba tenangkan diri dan santai-santaikan diri. Untuk angkatan pertama, syukur saya dapat menjauhkan angkatan atlet lain. Jadi dengan angkatan 228 kilo, anda telah mencatatkan rekod Paralimpik yang terbaru. Jadi perasaan anda juga sebagai pemegang rekod dunia, ya? Memang dah sasarkan untuk pecahkan rekod atau bagaimana? Daripada pasukan sendiri, coach sendiri pun memang dah nampak anda mampu untuk melakukan sesuatu di pentas ni? Pertama, kita orang saya dengan coach memang dah rancang. Yang angkatan pertama dan yang kedua kita orang memang sasarkan pingat emas. Yang ketiga tu kita orang macam pecahkan rekod. Syukur dapat pecahkan rekod Paralimpik. Angkatan keempat kita orang nak try break world record lagi yang dipegang oleh saya. Kilo tu tapi macam no lift. Tak cukup motivasi ke Bonnie sebab awak punya rekod sendiri? Itu pasal tak apa, masih rekod saya, tak payah pecahkan lah. Begitu ke pemikirannya? Macam mana? Adakah itu pemikirannya sebab awak sudah pun menjadi pecah rekod? Tak payah pecah rekod lagi. Adakah itu pemikiran Bonnie? Bagi saya memang nak terus pecahkan rekod, bagi dia jauh lagi. Baru orang tak boleh potong. Dahsyat. Kita doakan anda akan konsisten. Kalau ikut perancangan lepas ni, apa kejohanan besar yang akan anda sertai yang mengikut jadual lah, kalau tidak ada halangan dari segi SOP dan juga syarat yang lain? Apa kejohanan bakal muncul lepas ni yang melibatkan anda? Kejohanan lepas ni adalah World Champ yang wajib disertai oleh semua dekat Georgia bulan 11 ni. Georgia ya. Okey, semoga anda terus terapkan SOP. COVID-19 masih melanda, tapi kita ada sediakan sesuatu yang istimewa buat Bonnie ya. Inilah dia suara rakyat Malaysia untuk anda, pemenang pingat emas negara. Kita saksikan. Dengarkan. Buat atlet Paralimpik negara yang masih dan akan berjuang di Sukan Paralimpik Tokyo, saya ucapkan selamat maju jaya, terus mengharumkan negara. Kalian adalah kebanggaan Malaysia. Demi Malaysia. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada atlet Paralimpik negara di atas usaha dan pencapaian yang telah ditonjolkan. Tidak kira apa jua hasilnya, kami, rakyat Malaysia, masih berbangga. Terima kasih atlet Paralimpik negara. Saya ingin mengucapkan sekalum penghargaan, tahniah dan selamat maju jaya kepada atlet Paralimpik negara kita yang berempas pulas, berjuang dan bersaing demi mengharumkan nama negara. Sesungguhnya anda bukan sahaja wira negara, bahkan menjadi entiti misali dalam memberi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah saya. Anda wira negara seutuhnya. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada atlet-atlet Paralimpik kita yang berada di Tokyo. Titik peluh anda amat dihargai oleh penonton di Malaysia. Dan kepada atlet yang menangi pingat, tahniah kepada anda. Yang tidak menangi pingat, tidak mengapa, anda telah pun memenangi hati kami, rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan syabas kepada atlet Paralimpik negara yang bertanding dan mengharumkan nama negara. Semoga semua urusan anda dipermudahkan dan terus melakar kecemerlangan. Anda adalah wira bagi kami dan menjadi sumber inspirasi. Majulah sukan untuk negara. Itu dia ucapan untuk mereka yang berjuang di Paralimpik. Jadi selepas tamat kuarantin, apa yang ingin anda lakukan untuk rutin biasa? Nak makan apa, suruh mak masak apa? Kebiasaan dia selepas meraihkan kejayaan. Saya nak tahu apa rakyat Sarawak makan sampai begitu kuat. Anda dah menang emas, rakan anda John Yiki pun berjaya mendapat pingat perak dan dia bersama kita. Hello. John Yiki, tahniah kita ucapkan dari Malaysia. Terima kasih semua-semua. Nak tanya kepada Jong. Okey, Bonnie orang Sarawak. Awak pun dari Batu Kawan, Kuching. Apa yang orang Sarawak makan sampai begitu kuat? Apa rahsia anda semua? Bagi tahu sekarang.
Makan apa? Makan biasa je bang. Kita makanan pun sama Malaysia punya food. Okay. Oh, bukan makan mi kolok hari-hari kah? Tadi Jang, Bonnie dah kongsikan dia bapa dia memang ada terlibat juga. Jadi keluarga pun memang begitu. Penyokong. Macam anda bagaimana? Mungkin ada sekeliling yang membantu anda untuk membina motivasi dan kejayaan dalam bidang ini? Atau siapa yang paling banyak push anda untuk mencapai kejayaan? Siapa penjaga tegar anda? Yang banyak bagi saya sokongan banyak dari saya punya ibu, mama, sebab saya punya abang adik sekali, keluarga lah. Okay. Jadi selepas anda dapat pingat, macam mana reaksi ibu? Mungkin dapat sempat video call ke call, apa reaksi dia? Mungkin menangis, seronok dan bagaimana? Momen itu. Dia rasa macam mana, saya punya feeling dari kat sana. So saya nampak bendera Malaysia di tepi. Semungkinnya aku nak di tengah. So dalam sudah tengok Bonnie sudah dapat pingat emas kan. Okey. Dalam video tu boleh macam dia main negara lagu di video powerlifting. So aku pun nak ada dengar negara lagu di sana. So sedih lah. Time tu pun sedih. Aduh, sikit aja. Tinggal sikit sudah percaya boleh dapat emas. Sikit lagi emas tak apa. Adakah ini akan menjadi perangsang untuk Jong untuk terus mencapai emas di kemudian hari? Yes. Boleh. Makan mi kolok lebih-lebih sikit. Okey, lepas ni kita akan selepas Jepun Paris. Paris pula ya. Akan menjadi tuan rumah. Pastinya kurang 3 tahun lagi ya. Ya, 2-3 tahun lagi. Pastinya anda sekarang ni sangat terus beri fokus untuk menjadi yang macam Bonnie nak pertahankan emas. Mungkin bagi Jong dia nak terus merampas emas. Sebab tadi dia tengok negaraku dimainkan, rasa dia lain macam. Betul. Okey. Jadi macam mana wawasan Jong untuk lepas lebih sukses lepas ni? Mungkin lepas ni kah latihan lebih ketat, lebih jitu untuk memastikan lebih banyak kejayaan dunia dapat dicapai. Jong macam mana? Lebih banyak latihan lepas ni ya? Ya. Kena work hard sikit lah. Memang time tadi tahun ni pun kami sudah memang all up sudah. Sampai sebab sebelum pergi aku pernah injury sebab memang heavy training. Lepas tu kena sakit. So time tu coach pun cakap heavy pun heavy tapi kena jaga badan sendiri. Betul, kesihatan tetap dijaga ya. Baiklah, kepada Bonnie dan juga Jong kita nak pun masa tak banyak tapi sangat berharga bersama dengan anda. Ucapan kepada semua rakyat Malaysia yang menyokong dan sahabat-sahabat atlet kita yang masih akan beraksi. Hari ini pun ada atlet yang beraksi. Mungkin ucapan daripada Bonnie dan juga Jong untuk atlet-atlet kita. Silakan. Kita mulakan dengan Bonnie dulu. Sila. Okey. Menurut saya. Pertama kali saya nak terima kasih kepada family saya, mak juga ayah saya, abang saya, adik saya. Dan kepada semua family. Terima kasih juga kepada MSN, ISN, MPM dan juga Persatuan Para Powerlifting. Dan saya memang terima kasih banyak-banyak kepada semua rakyat Malaysia yang mendoakan saya untuk berjaya dalam sukan para powerlifting ini. Dan terima kasih. Jong pula macam mana ucapannya? Emas untuk Malaysia. Kilauannya. Wah, kilauannya. Nak tunjuk pingat. Perak pun sama sekali, ke depan sekali. Itu dia kilauan emas dan perak. Pingat untuk Malaysia. Okey, terima kasih. Jong, apa pula ucapan anda untuk atlet-atlet yang bakal beraksi? Ucapan terima kasih banyak-banyak lah sebab kali ini aku yang kedua pergi Paralimpik. So aku pun ada feeling lain sebab macam dulu 2016 sama juga ada banyak kawan-kawan. Sekarang pun sudah dapat pingat perak. Macam sangat happy sebab aku sudah cukup di pendas yang tinggi. So rasa happy. So aku pun nak terima kasih kepada semua orang, kawan-kawan MSN, ISN, MPM, dan Coach Jamil. Terima kasih. Jangan lupa rakyat Malaysia, kami sayang kita tahu. Nanti kita berjawab.
Okey, terima kasih. Itu dia bola bicara bersama juara dari Malaysia untuk gegarkan pentas Olimpik yang cukup berbakat. Aduh, bila kita lihat pingat perak dan juga pingat emas yang terpampang di depan mata, rasa nostalgia tu sebab saya dulu-dulu pun ada teringin nak jadi atlet juga tapi malangnya gimnastik kan? Mana awak tahu? Oh, itulah nampak figure memang perfect. Itulah dia sebab saya kecil-kecil kan. Lepas tu low center of gravity kata coach lah. Tapi sebab gayat terus tak jadi atlet. Apa boleh cuba terjun? Tak boleh. Saya dah jumpa lepas tu terjun 4 meter boleh. Okey. 10 meter saya fail. Cikgu kata awak ni kecut lah, tak boleh jadi atlet lah. Lama apa nak buat. Jadi pengacara. Jim Rama masih ada peluang. Jim Rama ya. Okey, kita beri seketika nanti berkongsi lebih banyak ilmu di MHI. Hidupkan pagi anda Malaysia hari ini. Jangan Jim Rama. Kembali anda di MHI Malaysia hari ini dan peluang untuk anda warnakan hamparan rohani dengan sedekah dan wakaf untuk membangunkan dana wakaf Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis, Perak. Okey, di tanah kelahiran saya, subhanallah. Dan bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid sebagai Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah Pantai Remis, Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Fitri, sihat ya? Alhamdulillah. Macam mana Pantai Remis Ustaz? Lama tak balik. Itulah, subhanallah. Sepatutnya Fitri yang jadi duta ni, bukannya saya ni. Ustaz, satu yang sangat bermakna untuk bumi Pantai Remis dengan kewujudan masjid ini, apa yang sedang dibangunkan dan diusahakan sebenarnya Ustaz untuk pengetahuan orang Pantai Remis dan juga rakyat Perak dan seluruh Malaysia yang nak menyumbang demi membangunkan sebuah masjid? Silakan. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Fitri dan juga semua penonton setia MHI pada pagi ini. Sebenarnya kita bertemu pada pagi ini bukan saja-saja tak, tetapi atas perancangan Allah Ta'ala yang telah membagi ruang kepada kita pada pagi ini untuk berinfak pada awal pagi. Dan kita ingat Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata siapa yang berinfak pada awal pagi ini, sebelah pagi Allah hantar malaikat untuk mendoakan, ya Allah, gantikan dan berilah ganjaran yang lebih baik daripada apa yang diinfakkan. Dan untuk semua, kami sekarang mengusahakan untuk membangunkan sebuah masjid dinamakan Al-Ulum wa Thaibah yang terletak di Pantai Remis, Perak, 2 tingkat yang bernilai 25 juta dan alhamdulillah 7 juta ke 8 juta telah terkumpul dan kita masih memerlukan lagi lebih kurang 18 juta lagi insya-Allah. Dan itu maklumat semua tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Masjid ini akan memenuhi kehendak dan juga keperluan 17,000 penduduk sekitar Pantai Remis. Bayangkan infak tuan-tuan dan perempuan akan dimanfaatkan oleh 17,000 orang. Bahkan kalau kita tengok di kaca TV ini, 2 tingkat ini penuh, kalau sembahyang boleh mencukupkan seramai 5,000 orang jemaah sekaligus. Dan di tempat yang sama juga akan belajar di sini 300 pelajar tahfiz, subhanallah. Dengan kemudahannya, dengan pengurusan jenazah, dengan kelas-kelas pengajiannya. Bayangkan, walaupun kita tidak belajar di sini, tetapi kita menyediakan tempat untuk orang yang belajar di sini. Bayangkan orang yang belajar di sini, kata Nabi, dapat pahala mati syahid. Kita yang menyediakan tempat yang orang belajar di sini, lebih lagi yang Nabi, yang Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung di dunia ini, Allah akan bina syurga, istana rumahnya untuk di syurga nanti insya-Allah. Dan saya sarankan kepada anak-anak terutamanya, jadikan wakaf Masjid Al-Ulum wa Thaibah ini hadiah kepada ayah ibu kita. Sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ada nak bertanya kepada saya, Ustaz, mak ayah dah meninggal dunia, macam mana cara saya nak bantu? Apa kata? Kita ambil sedikit duit ataupun tinggalan warisan daripada ibu ayah kita, jadikan sebagai hadiah kepada mak ayah kita dengan berinfak, berwakaf atas nama mak ayah kita semua. Alright? Mudah sahaja kita niatkan kepada mak ayah kita, mudah-mudahan dalam syurga nanti Allah bina pula satu istana untuk mak ayah kita. Itu hadiah yang terbaik. Apatah lagi juga dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Sab'un yajri lil 'abdi ujruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Nabi kata ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas seseorang. Ini namanya pencen kubur. Apa salah satu amalan? Kata Nabi, aubana masjidan. Sesiapa yang membina masjid, Allah akan bagi untuknya bekalan masuk ke lubang kubur. Apa kata anak-anak? Hadiahkan bekalan untuk ayah ibu kita berada di lubang kubur.
bagi rumah kubur ibu ayah kita bercahaya-cahaya. Walaupun mak ayah masih hidup, tetapi bekalnya sudah tersedia dengan sebab wakaf kita buat mereka. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa infak kepada kami. Ambil gambar pada skrin TV, ada nombor telefonnya, ada nombor akaun Maybanknya. Akaun Maybank tabung pembangunan masjid. Nombor akaunnya 5581-8106-1053 dan juga boleh berhubung dengan pegawai kami Ustaz Maulana 013-774-5568 dan juga Ustaz Bat 012-602-9655. Tuan-tuan dan perempuan, dan kita kena ingat saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk nak memudahkan wakaf ini, satu lot yang kami tetapkan sebanyak RM1,500. Siapa yang berkemampuan boleh infak RM1,500 sekaligus. Siapa yang tak mampu, kami buat package yang kedua, boleh buat ansur-ansur sebanyak RM150 selama 10 bulan. Mudah sangat sebenarnya, subhanallah. Dan kalau ada yang kata, Ustaz, kalau tak mampu RM150, bagilah apa-apa sumbangan sekalipun, berapa sumbangan sekalipun, bagilah kepada kami, insya-Allah setiap sumbangan itu tadi dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala, subhanallah. Sebab itulah saya menggalakkan kepada semua, terutamanya anak-anak, jangan terlepas peluang. Fitria, kalau ikutkan 1,500 kita wakaf, lot wakaf ni tadi, kita cuma memerlukan 12,000 orang saja daripada 32 juta rakyat Malaysia. Bayangkan, Nabi menanti siapakah 12,000 orang yang terpilih untuk berinfak di Masjid Al-Ulu wa Taibah, yang pada hari kiamat nanti Nabi sebut dalam hadis, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizanih fa in darajaha wa illa syafa'tulah. Barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, aku menantinya di akhirat. Kalau berat timbangan pahalanya di Al-Mizan, dia beruntung. Kalau ringan timbangan pahalanya di Al-Mizan, kata Nabi, aku beratkan, aku akan bagi syafaat. Untuk siapa? Orang yang menyempurnakan hajat orang lain. Contoh yang berinfak dengan masa ini, bukan saja berinfak kepada satu orang, tetapi 17,000 orang. Kami berdoa agar Allah memudahkan, agar semua kita sama dapat berinfak, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Baik, terima kasih banyak atas hujah infak yang diberikan Ustaz, sangat bermakna. Kepada Ustaz Bakhtia Fitri Abdul Hamid, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulu Muthaibah Pantai Remis, Perak dan Rizwan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, itulah dia sasaran daripada Masjid Al-Ulum Wathaibah Pantai Remis Perak. Anda juga mungkin dapat memberikan sokongan bukan saja kepada badan-badan ini, tapi juga kepada barisan hadapan kita dengan program amal COVID tanda pagar baik semula, dan sekarang kita berada di kemuncak perjuangan menentang wabak COVID-19 ini. Anda boleh dengarkan di Bulletin FM dan juga di stream Hot TV 24 jam tanpa henti bermula 12 malam. Ramai artis akan bergabung, termasuklah unsur ilmu dengan Ustaz Lia Ismail dan puluhan penyampai yang akan bersama anda. 24 jam tanpa henti pastinya. Hashtag baik semula program amal COVID untuk membantu barisan hadapan yang berjuang dengan tabung kemanusiaan media prima yang dipaparkan. Jangan lupa hulukanlah bantuan atau sumbangan ikhlas anda kepada tabung kita, tabung kemanusiaan media prima NSTP. Inilah dia nombor akaunnya. Sempat screen grab ataupun tidak, kalau tak sempat tak apa. Dan kita akan esok bersama dengan Fazli Zainal, pengalaman sebagai pesakit COVID-19 peringkat yang keempat. Ya, itulah dia. Assalamualaikum daripada kami Malaysia hari ini. Saya Nazrudin Rahman. Saya Fitri Yahya. Hidupkan bagi anda. Teruskan bersama kami. Anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Irama utara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat, dayung negara. Malaysia prihatin, perlu kita sematkan dalam ingatan agar menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman dan harmoni. Ayuh rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan tahun ini.